Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Perancis, dan Itali. Persamaan negara-negara ini adalah mereka diklasifikasikan sebagai negara kelas pertama dari pelbagai aspek, seperti kestabilan ekonomi dan kemenjadian masyarakat. Bagaimana pula dengan Malaysia? Malaysia merupakan sebuah negara yang bersatu padu, sebuah negara yang rakyatnya saling menghormati, sebuah negara yang kukuh harmoni. Menjadi asbab negara kita tidak kurang hebatnya untuk berdiri setanding dengan negara hebat yang lain. Persoalannya, bagaimana perpaduan dan keharmonian kelas pertama ini dapat dicapai? Hadirin dan hadirat, pencapaian ini tidak mungkin dapat dikecapi tanpa wujudnya rukun negara, sebuah prinsip demi perpaduan bangsa. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan penil hakim yang setia memegang tali keadilannya, penjaga masa yang peka dengan detak waktunya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin yang saya hormati. Perkenalan diri, saya Nurliana Jaslin binti Muhammad Ali, berdiri di sini sebagai pemidato Melaka International College of Science and Technology, lebih dikenali sebagai MIKOS. Hormat pembesar menghadap Sang Raja, memastikan rakyat hidup sejahtera, temeterai sebuah prinsip utama, rukun negara diberi nama. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip rukun negara yang pertama didefinisikan sebagai keyakinan dengan kewujudan Tuhan, pencipta dan pentadbir semesta alam. Segala larangan dan perintahnya wajib dipatuhi berlandaskan agama tersendiri. Seperti yang kita ketahui, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik kaum yang mengamalkan berbagai agama berbeza. Walaupun agama Islam dijadikan agama persekutuan di Malaysia, namun penganut agama bukan Islam masih bebas mengamalkan agama mereka di dalam negara. Pendekatan ini adalah bagi memupuk semangat keagamaan yang positif, selain daripada membentuk suatu hubungan baik antara kaum, membina jati diri yang kukuh, serta mengeratkan keharmonian dan kepercayaan antara rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai sebuah negara berprinsip raja berperlembagaan, kesetiaan kita seharusnya disandarkan kepada pemimpin. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyandarkan taat dan setia kepada pemimpin, kerana jika tiada taat dan setia, mana mungkin keharmonian dapat dicapai. Prinsip ini merujuk pada sikap taat dan setia yang diberikan kepada pemimpin utama negara, iaitu Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong, kita mempunyai Sultan, Raja dan yang di-Pertuan Negeri bagi setiap negeri di Malaysia. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi panduan hidup rakyat Malaysia, kerana kesetiaan yang diberikan mampu membentuk perpaduan yang utuh. Lantas, prinsip ini mampu membendung kegiatan yang bakal menggugat diri dan kedudukan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan merujuk kepada keagungan dan ketertinggian suatu undang-undang. Undang-undang tertinggi negara adalah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan suatu perlembagaan bertulis yang dibuat oleh Suruhanjaya Red dan dikuatkuasakan pada tanggal 31 Ogos 1957 sebaik sahaja negara kita mencapai merdeka. Suatu perlembagaan
perlu dipatuhi oleh setiap rakyat bagi menjamin keamanan dan kedamaian negara. Selain itu, kepatuhan kepada perlembagaan juga adalah demi memastikan keterjagaan hak asasi rakyat serta mempertahankan kemakmuran negara berdaulat. Kedaulatan undang-undang. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, undang-undang diartikan sebagai suatu peraturan yang digubal oleh kerajaan dan perlu dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan. Kedaulatan pula bermaksud kekuasaan tertinggi sebuah negara bebas yang berhak melaksanakan pemerintahan. Prinsip kedaulatan undang-undang adalah penting bagi menjamin dan menjaga nama baik negara serta agar kestabilan dan kemakmuran negara dapat dikekalkan. Dengan ini, rakyat seharusnya memainkan peranan dan menjalankan tanggungjawab mematuhi undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan menekankan tentang personaliti rakyat bagi melahirkan warga negara yang berpengaruh positif. Prinsip ini juga adalah bagi membentuk masyarakat yang berbudi bahasa. Sikap bersopan santun adalah penting kerana sikap yang ditunjukkan pasti akan menjadi contoh kepada generasi muda dan akan diteruskan oleh generasi akan datang. Antara contoh sikap kesopanan dan kesusilaan adalah rakyat Malaysia saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira usia, agama dan bangsa. Selain itu, moral yang tinggi di dalam diri seperti disiplin dan keprihatinan juga boleh menjadi contoh kepada anak watan bagi mengukuhkan kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang dikasihi, berdasarkan kelima-lima prinsip yang diutarakan, jelaslah bahawa kepentingan rukun negara wajar diambil serius dan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat bagi melahirkan masyarakat yang berilmu, setia, berdisiplin, berpegangan teguh serta berpengaruh positif bagi mencapai kejayaan bersama. Indah memandang si cakrawala menanti tiba lanjut usia. Ayolah kita ubah bersama demi majunya negara tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.